Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizah binti Hamzah, 05 DGU 22F2002, mewakili dari kumpulan 3, ingin membentangkan tajuk kami iaitu inovasi teknologi dalam mewujudkan makanan halal. Berikut merupakan objektif kami. Yang pertama, untuk mengetahui makanan halal haram menurut perspektif Al-Quran. Yang kedua, menghuraikan kepentingan makanan halal dan haram. Yang ketiga, mengetahui isu-isu semasa tentang makanan halal dan haram. Akhir sekali, mengetahui hukum hakam tentang makanan halal dan haram. Berikut merupakan definisi makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh manusia serta diperboleh dalam syariat Islam, dan makanan tersebut bukanlah makanan haram yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Seterusnya, berikut merupakan contoh-contoh makanan halal seperti nasi, telur, susu, roti, ayam dan sayur-sayuran. Seterusnya, saya ingin menghuraikan sedikit definisi makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam dan memberi kemudaratan kepada tubuh badan manusia dan minda dan rohani manusia. Sebagai contoh, makanan haram ialah minuman alkohol, babi, ular, buaya dan katak. Assalamualaikum, nama saya Puji Jasmine binti Yusri. Nombor kad pendaftaran saya 05 DKA 22F2024. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri makanan halal. Antaranya adalah tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah tidak memudaratkan kesihatan dan merosakkan akal. Yang ketiga adalah makanan yang diyakini bersih, seperti contoh haiwan yang tidak makan najisnya sendiri. Yang keempat adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hanya ada terbahagi kepada yang beracun dengan yang tidak beracun, terutamanya untuk cendawan. Jadi perlu berhati-hati. Yang kelima adalah mempunyai unsur diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan. Kerana sesetengah makanan boleh menyebabkan depresi ataupun mengganggu jiwa kita. Yang seterusnya adalah ciri-ciri makanan haram. Ciri-ciri makanan haram adalah makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Seperti contoh, tidak dimulakan dengan basmalah. Yang kedua adalah memudaratkan kesihatan dan merosakkan akal individu. Yang ketiga adalah makanan yang kotor, makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah semua jenis bangkai, khinzir, anjing dan keturunan daripada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah 168. Assalamualaikum, saya Afika binti Hasbi 05 DGU 22F2004 akan membentangkan kebaikan makan makanan halal. Kebaikan yang pertama ialah terhindar dari kemungkaran. Di dalam hadis menyatakan bahawa salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah adalah kerana makanan yang dimakannya ialah daripada sumber yang haram. Seterusnya, doa mudah dimakbul. Doa mudah dimakbul jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjagaan makanan dan minuman. Ketiga, terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan daging babi kerana kajian sains membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JI dalam babi. Keempat, menyihatkan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan termasuklah dari aspek fizikal, mental dan rohani. Pemakanan yang baik dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Ianya menjadi seseorang itu lebih cergas, sihat dan kehidupannya lebih terjamin. Akhir sekali, mendapat keredaan Allah. Melalui pengambilan makanan yang bertepatan dengan syariat Islam, seseorang dapat memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ini dapat mendorong seseorang ke jalan yang diredai Allah di dunia dan di akhirat. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Masyita binti Muhammad Tazuddin. Nombor pendaftaran saya 05 DKA 22F2031. Akan menerangkan isu-isu mengenai makanan halal haram semasa, iaitu isu semasa yang berterusan Malaysia adalah mengenai halal dan bersejalan halal.
Sejauh manakah sesuatu dianggap halal dan bagaimanakah sijil halal di Malaysia dikawal dan diselia? Mengenai soalan pertama, laman web Kerajaan Malaysia telah menyediakan penerangan ringkas mengenai jenis makanan halal di mana semua makanan dianggap halal kecuali perkara-perkara berikut, iaitu daging dan produk babi. Yang kedua, haiwan yang tidak disembelih dengan sempurna atau mati sebelum persembelihan. Yang ketiga, haiwan yang tidak disembelih atas nama Allah, dan terdapat banyak lagi. Sekian, terima kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu masa akan tiba di mana manusia tidak lagi memperduli dari mana memperoleh sumber kehidupannya, sama ada sumber halal atau haram.